أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي آية أخرى قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah kita bahas kali ini dalam ayat ke-83. Setelah kita bahas dulu sampai ayat ke-80. Ayat 81 dengan 82. Boleh. Kita telah bahas ayat ke-80 hari itu. Baik, dalam ayat ke-81 Allah Subhanahu wa taala telah menyebut bala man kasaba sayyi'atan wa ahatas bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu ayat 82. Baik. Ayat 81 Allah sebut barang siapa yang berbuat dosa kejahatan sehingga terkurung oleh dosa-dosanya, merekalah ahli neraka. Di dalamnya mereka kekal selamanya. Sedang orang-orang yang beriman dan beramal saleh
maka mereka ahli syurga, di dalamnya mereka akan kekal selamanya. Maksudnya muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita orang yang melakukan kejahatan tempatnya adalah api neraka Allah. Orang yang melakukan kebaikan tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kata musannif rahimahullah, Ibnu Katsir menyebut, jadi syurga dan neraka ditentukan oleh amal taat, bukan semata-mata dicapai dengan angan-angan dan keinginan. Maknanya semua perkara itu bergantung kepada al-amal bil jawarih, amal dengan anggota tubuh badan. Kemana amal itu digunakan? Kalau amal itu digunakan untuk berbakti kepada Allah, tempatnya adalah syurga. Kalau amal itu digunakan untuk melakukan kejahatan, tempatnya adalah api neraka Allah. Baik. Allah tidak melarang siapa yang ingin dan mengaku akan masuk syurga asalkan dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Allah. Ayat ini sesuai dengan ayat 123 dan 124 dalam surah An-Nisa, dan menunjuk kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala tak halang untuk orang cita-cita masuk syurga atau berkata saya ahli syurga. Tapi syarat dia ada syaratnya. Allah sebut apa syaratnya? Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab may ya'mal su'an yujza bih. Maknanya Allah nak bagi tahu laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab. Siapa yang tidaklah suatu itu dapat dicapai dengan angan-angan kamu ataupun angan-angan ahli kitab. Tak ada benda yang dapat dicapai dengan angan-angan kamu dan angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang buat kejahatan pasti dibalas. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Maka bila dia buat benda jahat, pasti tidak akan dapat di sisinya Allah menjadi walinya dan pembantu kepadanya. Maknanya tidak boleh hanya dengan cita-cita abaniyukum wala abani ahli kitab. Bukanlah angan-angan kamu ataupun angan-angan ahli kitab. Yang boleh adalah wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Allah sebut, dan siapa yang beramal soleh min dzakarin aw untha, daripada orang laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia benar-benar beriman, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, mereka pasti masuk syurga, wa la yuzlamuna naqira, dan mereka itu tidak akan dizalimi sedikit pun. Maknanya syarat dia amal soleh. Amal soleh ini mudah, benda yang baik itu amal soleh, benda yang jahat itu tak dikira sebagai amal soleh. Jadi dalam ayat ini nak suruh kepada kita faham, katalah apa pun nak kata, cakaplah apa pun nak cakap, tapi kalau amal itu hanyalah tidak didasarkan kepada Islam, hanya bercita-cita ataupun omongan-omongan kosong, maka dia tidak dikira sebagai amal soleh. Walaupun ada orang berani kata 7 dosa besar kerajaan Kelantan, Kelantan tidak kan? Jadi kadang-kadang sebab yang dia cakap itu tidak sama dengan apa yang dia buat. Hak orang cakap 7 dosa besar tu pun pakai rantai. Oh kan? Jadi maknanya Islam itu bukan berdasarkan cita-cita. Al-iman laisa bitamanni wa tahalli. Islam itu bukan dengan angan-angan atau perhiasan. Pakai sampahnya dikira iman, jubahnya dikira iman, pakai baju Melayu dikira iman. Tak.
bukan bitahalli dengan perhiasan tadi, wala tamanni, bukan juga dengan hanya omong-omongan. Kami ni banyak benda baik buat dah, kami ni nak tolong orang banyak dah, kami ni banyak berjasa, kami ni bukan tak mau apa dia Islam, tapi kami tak mau pergunakan Islam. Kami nak Islam tu terjaga, jadi biarlah jangan digunakan Islam dalam politik. Dia jadi gitu. Maknanya cakap tu memang bercita-cita nak dapat iman di sisi Allah, tapi Allah iktiraf, walakin al-iman ma waqqara fi qalbi. Tapi iman tu apa yang duduk dalam hati, wal amal bil jawarih, dan amal dengan anggota tubuh badan. Syarat dia kena amal. Jadi hati kita kata simple, dia nak kenal orang baik, orang jahat, dia bukan payah. Cuma bila tak mengaji jadi payah. Bila tak belajar tu jadi payah. Tengok satu orang yang masih pakai anti-anti, tengok satu orang yang masih minum arak tapi bercakap saya beriman pada Allah. Orang pun jadi confused. Beriman sungguh kot, cuma arak tu dia macam tak berapa sedap kot. Tak kira tu kan. Macam orang kata sebenarnya kita nak Islam ini dijalankan dengan baik, tapi rambut macam singa tu kan. Perempuan tak tutup. Macam nak kata? Kenapa saya perlu minta maaf walaupun saya telah curi 250 juta? Tak faham ke tak? Aku tak faham. Kau faham tak? Jadi maknanya ucapan-ucapan macam tu menyebabkan kita makin tak faham. Tapi kita dah mengaji, kita tahu ini ucapan amaniyukum, adalah ucapan-ucapan angan-angan semata-mata. Sebab tu syarat dia Allah letak syarat. Sama aku beriman, Allah perintah. Solat lagu mana dah jaga tak? Keadaan dia sebagai pemimpin dah betul-betulkah buat benda yang benar? Baru ada satu orang cakap kan, dia sambung daripada hak seorang tu cakap. Lantas memang ada dosa banyak pada rakyat dia. Dia sendiri pun tak ada jaga sabah kan? Enggak. Siapa ni abdal? Kan? Atau apa dah kan? Tu hak ada dengan apa? Perempuan tu lah. Jadi aku cerita tu, biar jadi maknanya nak beritahu kepada kita bahawa itulah yang dimaksudkan. Baik. Kemudian disebut kasabah sayyi'atan, merasa puas dan untung untuk berbuat dosa dan kejahatannya sehingga tidak bertobat dari dosanya dan meliputi dirinya dan mati dalam kekafirannya. Maka cerita nak bagi tahu orang-orang daripada kelompok terdahulu itu, mereka wa ahatas bihi khati'atuhum, mereka ini faulaika ashabun nar, duduk dalam api neraka, fiha khalidun, kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nak tunjuk itulah kelompok yang ada kepada ahli kitab yang terdahulu, khususnya adalah kelompok Yahudi. Mereka masuk dalam api neraka kerana berputar terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Saya cakap balik nak semua faham tuan. Hari ini banyak orang cakap, banyak orang cakap hingga kan tak tahu apa dia cakap. Yang pelik sekali, dahlah orang bodoh cakap disambut oleh seorang bodoh lain. Waktu yang kita jadi pelik, dia cakap tu tak betul dah, tapi ada orang sambut. Bila Dr. Mahathir sebut pasal apa tu? Pasal sebenarnya tutup aurat ni bukanlah satu benda yang Islam suruh, kan? Hudud ni tak ada dalam Quran pun, rekaan ulama ya. Kan? Dia sebut macam tu tuan-tuan. Maka orang yang bodoh pun ikut. Ada satu perempuan tahu dalam Facebook, dia tunjuk muka dia, dia tulis satu ayat yang agak ilmiah lah. Dia kata tutup aurat ni bukan tuntutan Islam. Islam tidak pernah ajar orang perempuan untuk bertudung kepala. Ia adalah amalan daripada masyarakat Arab jahiliyah. Oleh sebab masyarakat Arab jahiliyah tu jangan main. Dia adalah amalan daripada masyarakat Arab jahiliyah. Jadi dia tak ada kena-mengena dalam Islam. Tak ada pun dalam Quran disuruh tutup aurat. Dalam hadis pun tak ada suruh tudung kepala ni.
ia adalah amalan masyarakat jahiliah. Jadi kita di Malaysia ni tak kena ikutlah tutup aurat tu. Benda itu tak ada kena mengena dengan Islam. Apa faham? Aku tak faham. Ya, yang aku faham tutup aurat itu termasuk daripada Islam. Ada hadis kata depa ni jenis puak ni tidak kena jumpa perkataan Nabi kata tutup aurat. Boleh kira gitu. Sedangkan Nabi bila jumpa dengan jumpa dengan perempuan daripada kaum muslimah pada masa itu, Nabi pernah sebut satu hadis pada Aisyah, ya Aisyah, innal mar'ata idha haidat, orang perempuan wahai Aisyah kalau sudah sampai akhir balik dia tak boleh tunjuk illa hada wa hada. Kan hadis tu, tapi sebab tak ada perkataan tutup aurat, dahlah dia cakap begitu, ada orang sambut pula dengan kebangangan lagi tu. Jadi hari ni kita cerita bahawa agama hari ni kami orang suka cakap dan nampak macam agama, tapi itu bukan agama. Sebab tu yang paling bahaya di zaman hari ni tuan-tuan, ramai orang nak guna Islam ketika Islam sedang popular. Di zaman Islam sedang naik ni, ramai orang cuba gunakan Islam. Cuba tuan-tuan tengok filem-filem, drama-drama yang dibuat. Kemarin nak pergi kuliah, sempatlah kelih sekejap tengok cerita cinta bertemu di Abu Dhabi. Dia disebut Abu Dhabi Top Anitra Islam rendah. Cinta bertemu di Abu Dhabi. Perempuan ni haram tak tutup aurat pun tuan-tuan, duduk dengan jantan bukan mahram. Dia bercerita sebenarnya Allah Ta'ala itu sangat adil. Sebenarnya apa terjadi adalah ujian daripada Allah, dan Allah jadikan syaitan itu untuk menguji manusia. Kepala otak yang cakap pasal syaitan, Tuhan sendiri dah macam syaitan. Kita bukan nak marah, tapi kita rasa ini dah perolokkan agama, ini dah main-main dengan agama, ini dah mencaci maki agama. Orang begini yang sebenarnya berpura-pura terhadap agama. Sebab tu zaman hari ini, sebab Islam dah mula orang nak ambil dapatkan, puak-puak yang nak cari kesempatan ni mula bercakap pasal agama tapi tidak kena dengan wajah agama. Tak tutup aurat. Kalau tok kain atas kepala tu, walaupun tak sempurna, boleh gagah lah dia dengan gojek ni tu. Satu cerita lain lagi, sempat tengok dia punya iklan. Tak tutup aurat tapi berdoa pada Allah, ya Allah, bagilah kekuatan kepadaku untuk menahan ujian ini ya Allah. Oceh kemana-mana. Dia baca orang pakai doa pendek, berdoa dengan gitu. Ini zaman apa tuan-tuan? Zaman orang bercita-cita nak masuk surga, tapi dia tak tahu sebenarnya dia buat itu bercanggah dengan agama. Islam tak pernah suruh itu. Kalau dia jahil, kita boleh hajar. Tapi kalau dia nak guna agama, memperolokkan agama, ini yang dimaksudkan hum fiha khalidun. Boleh kekal hidup dalam neraka, memperolok-olokkan agama. Jadi maknanya jangan kita biarkan perkara ini terjadi, kita kena tegur. Jangan sampai orang kata tak apa. Kan zaman sekarang, zaman bila orang cakap sikit, dia ada insya-Allah, alhamdulillah, moga-moga Allah bantu kami. Macam mana tuan dalam filem yang tuan-tuan buat baru ni, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, filem tu jalan elok, pelakon wanita yang telanjang itu pun alhamdulillah selamat. Kita nampak. Alhamdulillah, adegan yang agak panas tu pegang tangan di antara lelaki perempuan dan pakai baju mandi, alhamdulillah, itu tak dipotong oleh finas. Kami bersyukur pada Allah. Kita nampak dari harap jadah lagi. Saya bukan marah, tetapi memperolok-olokkan agama ni satu benda yang sangat tak boleh terima. Allah tak marah orang buat dosa, Allah marah orang memperolokkan agama. Buat dosa itu satu bab, boleh minta ampun dan taubat. Memperolokkan agama ni kena hati-hati. Jadi sebab tu dia ada perjalanan syariat dia. Nak cakap alhamdulillah, biar kena pada tempat dia. Nak cakap apa dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kena pada tempat dia. Nak cakap pasal insya-Allah, biar kena pada tempat dia. Biar kena pada tempat dia. Macam mana tuan, tingkah mekok orang ni, insya-Allah saya kena aku insya-Allah. Jadi Islami habis. Ini permainan yang telah dibuat oleh orang-orang yang tak faham agama baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah bersabda, "Iyyakum
wa muhqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahum mathala kamathali qaumin nazalu bi ardi faladin fahadara sadiqul qaum faja'ala ar-rajulu yuntaliqu fayaji'u bil'ud war-rajulu yaji'u bil'ud hatta jama'u aswada wa ajjaju nara fandaju ma qadafu fiha. Awaslah kalian dari dosa-dosa kecil yang biasa diremehkan, sebab itu semua dapat terkumpul sehingga dapat membinasakan orangnya. Lalu Rasulullah membuat perumpamaan satu kaum, yakni rombongan yang turun berkemah di hutan, dan ketika waktunya malam, waktunya makan, tiap orang keluar mencari lidi, dahan pohon, dan setiap orang mendapatkan satu dahan sehingga terkumpul banyak dan dinyalakan api yang dapat memasak makanan yang dimasak dengan api itu. Maknanya Nabi nak beritahu, api ni kalau kecil-kecil kumpul boleh jadi besar. Puak dia nak makan malam, mereka nak masak, pakat pergi cari api, bawa lidi seorang-seorang sampai dapat kumpul api, jadi api itu besar. Nabi nak kiaskan benda-benda dosa kecil ni kalau dikumpulkan banyak, dia akan jadi dosa besar. Nak cerita apa? Hari ini orang memperlekehkan dosa kecil, memperlekehkan dosa kecil, memperlekehkan soal kencing. Kencing ni tak berdehem, kencing pakai gitu lah, basuh-basuh kira dia tak boleh, kena hati-hati. Sebab kadang-kadang itu menyebabkan orang tu masuk neraka. Sebabkan ada hadis cerita, ada orang masuk neraka pasal dia tidak membersihkan kencing dia. Simple ya. Ada orang tak kisah terhadap benda-benda yang remeh-temeh, tak kisah sangat dalam bab bersalah lelaki perempuan yang bukan mahram. Ini jadi budaya kan tuan-tuan, semua orang pakai salam. Kononnya ini adalah suatu benda kita kata, ala kita nak berhubung dengan orang. Betul, kita boleh bagi izin, tetapi bukan selalu dan bukan kerap. Boleh lambatkan solat, tapi bukan selalu, bukan kerap. Tidak, kadang-kadang kita tengok sampai solat itu diringan-ringankan macam tak perlu solat. Jadi itu. Sebab tu dia ada dua kelompok manusia sekarang, yang mutasyaddidin, yang kuat berpegang dengan agama sampai tak ada tolak ansur, itu pun tak lega. Kita ketat dengan agama ni sampai jadi payah diri kita, pun tak lega. Contoh, ada orang nak solat, dia kena ada sejadah. Tak ada sejadah, tak boleh solat. Tu sibuk cari sejadah kiri kanan ni tuan. Sebab tu hari ni di Malaysia dia tak jadi budaya orang solat tepi jalan tuan. Dia tak jadi budaya. Pasal apa orang semua sibuk nak cari sejadah. Solat tepi jalan tak ada sejadah pun tak apa, selagi tidak nampak najis aini. Tanah itu walaupun kotor dipanggil homo balwa sebab payah nak elak. Walaupun najis tapi dianggap tak apa sebab susah nak elak. Boleh solat tepi jalan walaupun tidak ada sajadah. Tapi sebab mutasyaddid, dia nak kira cari masjid sampai sembahyang lambat pun tak boleh juga. Mutasyaddid ni maksudnya tegas dengan agama sampai menyusahkan. Yang kedua, kelompok yang memang bermudah-mudah dengan agama. Bagi rasuah dianggap duit kopi. Nampak? Dia kata tak apa Ustaz, zaman sekarang ni kalau bagi kita bagi. Simple dia jawab. Zaman sekarang ni kalau tak bagi tak jalan aja. Kena bagi. Kalau kita tak bagi nanti payah, projek tak dapat. Tak cakap tu macam mempermudahkan. Tapi kalau kata nak buat guna Ustaz, tak boleh tak Ustaz. Oh, saya dah cuba macam-macam dah buat gini, buat gini, tapi puak tu memang melakon semua. Puak tu memang, dia puak ni. Bukan. Macam orang duduk Terengganu, dapat menteri besar belajar lebih pada Selangor. Berapa rakyat Terengganu? Berapa ribu? Berapa juta rakyat Terengganu? Tak ingat. 1 juta tak saya. Belanja lebih pada kerajaan Selangor lagi. Yalah nak bagi suruh makan tengah studio runtuh lagi. Ni semua bermudah-mudah dengan urusan hidup. Urusan yang asal haram tapi jadi mudah.
Makcik-makcik main mengaji, bagus dah, Alhamdulillah. Tapi saya tengok jenis keluar rumah tak tutup aurat tu tak faham. Ngaji ni tak ada kitab sampai lemah lutut. Kita mengajak nak sejam, dia tepuk lutut itu, nak suruh berhenti pasal lemah. Tapi keluar sedangkan di rumah ni, kepala tak tutup. Bermudah-mudah dengan urusan agama. Tak kisah sangat. Tak apa ustaz, siapa nak terkam kita, kita tua lah. Memang orang tak terkam, bukan masalah terkam, tak terkam. Kalau hang kelanya bogek, orang lari. Dah tu. Tapi nak cerita perbuatan itu adalah melanggar syarak, tapi orang tak kisah. Saya nak mengajak muslimat tuan-tuan, anak ambil tudung tak pakai. Anak ambil Ustaz balik dia dulu, tengok kuncing untung anak dia. Anak dia selamat, tak ada rasa bersalah. Muka 3 sekupang tu relax belah. Pasal apa? Agama dipermudah-mudahkan. Kita kena jadi pertengahan, tidak terlampau tegak sangat sampai menyusahkan orang dengan agama. Dan kedua, jangan bermudah-mudah sangat. Kita boleh izinkan isteri kita keluar mandi kolam dan sebagainya, tapi pastikan tutup aurat. Kita izinkan untuk isteri kita berjalan pergi ke masjid, tapi pastikanlah sekurang-kurangnya pastikan aurat terjaga. Stokin kena pakai. Walaupun mazhab Hanafi kata stokin tak wajib, tapi tak wajib ni kita kira gini tau. Kalau duduk di tempat yang tak perlu pakai stokin, tak apalah. Tapi kalau tempat kena pakai stokin, contohnya keluar main ke masjid, nak balik rumah kena pakai stokin. Sebab kadang-kadang kain bila tak pasang singkat, bila terangkat sikit, orang seluar pun tengok lah. Cerita ni pasal jadi tak sah ni kau cerita. Bukan jadi jauh, jadi tak sah ya. Dia tengah doa, kau tu terangkat kain, aku terangkat tengah dulu. Mari semayang dah okey dah. Tapi bermudah-mudah sangat. Sampai laki pun tak tengok, stokin tak pakai. Dia bila pakai jubah, jubah ni satu masalah. Kalau terangkat sikit akan nampak betul. Orang lelaki ni dia tengok tak mana pun syok orang perempuan. Tengok tangan hari syok, tengok rambut terkeluar sikit, suntuk rambut dia nampak tak? Jadi tak jaga tuan-tuan. Ada orang kita pergi ke rumah dia nak ambil duit wakaf sebagainya, tak pakai sekah lagu tu yang rambut keluar. Allah, kita kata nak tegur pun saya nak bagi duit, tak ada tegur apa duit. Tapi nak hampak pada kita bahawa ini kerja-kerja orang yang mempermudah-mudahkan agama. Tambah yang mudah-mudahkan agama apabila pemimpin yang tak berapa kisah, tak berapa kisah, pelari duit orang pun tak apa. Apa salah saya? Hari ni orang tak salah. Nampak tak? Tipu orang. No, di Kedah 400 3 juta hilang. Mudah ya. Maafkanlah kami tahu kami silap. Bagilah ruang sekali lagi. Kepala tak. Senang aja. Jadi maknanya senang ya. Buat salah, curi di orang, minta maaf. Senang. Balak hilang, minta maaf, senang. Tak terasa bimbang langsung apabila benda itu berkaitan dengan soal kenegaraan, tuan-tuan. Sebab itulah Umar Abdul Aziz dia sangat kaya dan mewah. Zaman tak jadi khalifah, dia sangat senang, mudah hidupnya. Isteri dia ada kalung delima yang sangat hebat, tuan-tuan, pakai kalung. Jadi khalifah ambil balik kalung tu. Pasal kalung tu, isteri dia dulu adalah anak khalifah yang terdahulu, ataupun anak pemerintah yang terdahulu. Oleh kerana takut kalung tu dulu pak dia ambil tanpa kebenaran, dia rampas balik kalung tu bagi pada kerajaan. Pasal dia nak pastikan tidak sesin pun duit masuk ke dalam kantung dia. Makcik dia mai minta projek, kata hang jadi khalifah dah, tak boleh bagi duit sikit kot. Dia kata tak boleh makcik, benda ini haram. Ingat dulu aku bagi makan apa di rumah, ada yang mula ungkit tuan. Ingat dulu main ke rumah aku, siapa jaga? Ingat dulu masa mak ang sakit, siapa jaga? Nampak? Makcik nak juga. No.
dia pun pergi ambil dinar kerajaan, dia letak atas api tuan-tuan, bagi panah, dia bubuh dalam uncang, dia bagi ke makcik dia. Makcik dia pun gopoh sambut, uncang tu kena tangan, panah terus pingsan. Bila jaga pada pingsan, makcik tu pun kata, awak lah yang buat kat aku lagu ni, mak weh, apalah yang siksa aku. Dia terus kata makcik tu baru panah dunia, makcik tak boleh tahan, macam mana panah akhirat. Maknanya dia tidak benar sesin pun duit jatuh ke tangan anak beranak dia. Dia tak kira tuan-tuan, buka Petron, tapi tuan-tuan hasil daripada saham judi tuan-tuan. Tak boleh. Jadi cakap agama tuan-tuan, tapi ada saham digenting, tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Ada satu orang dulu pernah sebut apa dia, saya tak pernah jumpa dalam Quran ada perkataan judi. Memang tak jumpa. Nah, dia nak sebut Allah Ta'ala kata, innallaha yahrumu alaikumul judi. Mana nak jumpa tuan-tuan? Ni dia cerita dia. Maknanya orang mempermudah-mudahkan kelompok ini kalau mereka tidak berpegang dengan agama habis. Jadi sebab tu sekarang jelas. Sebab tu mengaji agama ni senang. Dia boleh tahu yang mana al-farqu bainal haq wal batil. Boleh tahu yang mana hak, yang mana batil. Jadi Nabi kata hati-hati dengan dosa-dosa yang kamu remeh-remehkan. Kita sembahyang lambat, kita tak salah pun. Relax. Tak main dia. Lagi. Ni pukul 6 tengah ni. Sakit ya. Maghrib tu semua. Boleh jawab gitu pula. Itu meremeh-remehkan. Tapi kalau susah hati, tak sembahyang lagi ni, apa lepas ni tak berhenti lagi, ya Allah. Pikat dia babat, dia berhenti saya nak solat dah. Dia kata tak apa-apa, sakit depan kita solat. Pergi lagi dah pukul 6.30 dah, asar tak main lagi nak maghrib dah. Ni saya tak main asar lagi ni. Tak apa-apa, saya boleh jamak dengan maghrib. Lagi gila kan? Dia babat. Jadi sebab tu kita kata bahawa ini orang yang ambil tahu hal agama, insya-Allah dia akan jadi baik. Baik. Ibnu Abbas berkata Allah memberikan dengan kedua ayat ini bahawa pembalasan atas amal kebaikan dan kejahatan itu akan tetap selamanya kepada pelakunya. Maknanya kita kena lihat bahawa amal kebaikan dan kejahatan pasti dibalas. Cuma jangan takut sangatlah hidup di atas muka bumi ini. Kadang-kadang kita nak cerita beragama ini sampai orang tak berani langsung nak buat sesuatu benda yang saya tidak haram, tetapi oleh kerana benda itu bercampur bau dengan masyarakat yang haram, maka jadi haramlah. Contoh, sekali kan zaman orang dah mula nak balik pada kebaikan. Tuan-tuan tengok di mana-mana saja hari ini, semua orang dah mula menyatakan sokongan kepada kebaikan. Tadi pun saya terbaca Ketua Polis Sabah, tuan. Apa nama dia? Apa nama Ketua Polis Sabah? Yang mungkin dah ada tu dia jadi glamour baru ni. Dia sebut benda menarik. Dia kata saya ni tiap-tiap pagi saya akan baca Quran. Saya tak pernah tinggal solat. Kok mana susah sepik pun saya akan solat. Dengan dua sebab ni saya jadi tenang menguruskan kek lahat datu ni. Saya tak rasa beban sebab Allah bersama dengan saya. Tu ketua polis hebat. Ketua polis macam ni kita nak nanti di ketua polis negara masuk. Kan? Ketua polis gini yang layak untuk memimpin negara itu. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang soleh. Jadi maknanya ketika ini ada orang yang dia masih belum balik pada agama, tapi dia sedang mencari-cari ruang nak balik. Yang tu tak puas, tuan-tuan bimbing lah. Kan hari ini bila ceramah kan, dia campur dulu ceramah takbir ya. Lalu tepuk tangan lah. Dulu takbir, sikit-sikit takbir. Terkejut orang sebelah tengah tidur. Malah takbir kurang lah sikit. Pasal Tenco cakap. Kemudian Dennis Lee cakap kan, di pentas yang sama kan. Orang tu, di situ ada orang pakai sahabat, di situ ada orang tak tutup aurat, ialah Cina ada tutup aurat tu. Maknanya dia pun cakap sama sekali. Dan Cina cakap tak ada takbir. Takbir tak sedap, tepuk tangan. Tak apa, itu raikan. Tak ada masalah. Lagi pun hukum tepuk tangan bukan haram, tidaklah jadi haram, boleh. Cuma yang bagus sekali sambil-sambil tepuk tangan, sambil takbir. Takbir! Dua sekali buat tuan. Maknanya itu tak boleh raih ya. Pasal
ada orang yang nak balik bersama kebaikan. Tak apa, dalam bab macam tu kita boleh tolak usul. Dulu saya pernah satu program di masjid Nur Saadah, tak saya nama masjid tu, dekat Pandan. Dia masa tu yang cakap saudara Mak Sabu, Tuan Mak Sabu, Jenis Lee ni Cina, dia wakil rakyat tempat tu lah. Cakap dalam kawasan masjid, cakap dalam kawasan masjid, tapi bukan dalam masjid, di luar masjid. Kawan tu pun pandai juga, Cina tu dia pakai baju kurung tu. Tengok kenal kalau boleh buat bini bagus. Tak kahwin lagi tuan Cina. Jadi bila duduk di luar macam tu, dia tak faham budaya. Dia salah habis tu imam tu dia salah. Semua imam tu depan dia. Tak apalah, maafkanlah pasal orang Cina dia tak pernah faham lagi. Tapi sekarang dia faham lah. Kalau jumpa dengan orang Islam tak salah. Tak ada sangkut. Masa tu dia bawa keluar daripada kena tangkap ASA, dia terus datang ceramah, dia faham orang yang berkopiah dia tak salah. Dia gitu. Ni orang lama dalam politik, dia boleh bezakan antara benda demikian. Jadi ini kita boleh raikan. Tak apa. Sebab orang-orang begini adalah orang-orang yang berkehendak kepada kebaikan, walaupun mereka tak mau dengan Islam. Maka tak mau Islam tuan, siapa kata dia nak Islam? Jadi orang duk fikir sekali pasal masalah kerjasama DAP dengan PAS, orang fikir pasal haram hukum bertahalul di antara DAP dengan PAS. Bukan bertahalul bang Awi, tahalul tuan. Di Kelantan di Pondok Jajah dari pasal apa haram sokong PAS kerana PAS bertahalul dengan DAP. Woi, tahalul tu cukup kepala tuan. Tahalul tu cukup kepala. Bila orang dah dia pergi ke tanah haram, bila dia nak dia keluar daripada pakaian ihram tu, dia kena tahallul lah. Hak tu bukan dengan kalau kita bertahallul tak cukup kepala dia, siapa nak tu lah. Kan dia ada dua tiga term yang beza. Pertama tahallul, yang tu kerjasama. Tahallul cukup kepala, satu lagi bahalul. Jadi nak bagi tahu pada kita bahawa itu orang marah pasal kerjasama dengan DAP ni kerana DAP tolak Islam. Memang DAP tolak Islam. Dia kafir, dia tak terima Islam, nak ke mana? Cuma dia tak menentang cita-cita nak bawa Islam. Dia tak menentang. Yang menentang Karfasi seorang, itu pun dah lembut dah. Bila Tok Goli Aziz pergi ziarah, dia ambil. Tak ada apa, dia pun tua nak mampus dah tuan. Tapi hak muda-muda dia tak ada apa, tak kisah tuan. Yang penting negara ini selamat daripada korupsi. Sebab kita bertahaluf bukan atas nak menegakkan Islam. Betul kena jelas tu. Kita bertahaluf untuk menegakkan keadilan. Sebab tahaluf kita ini macam tahaluf Nabi dengan masyarakat kafir Quraisy. Zaman Nabi masih belum Nabi, zaman itu ada satu peristiwa di rumah Abdullah bin Jada'an. Dia dipanggil halful fudul. Halful ni maksudnya tahalluf. Asal perkataan halful maknanya bertahalluf. Dia dipanggil halful fudul. Tahalluf fudul. Tahalluf fudul ni adalah suatu tindakan mengumpulkan semua orang. Pasal ada satu kes berlaku di kota Mekah. Laki-laki ni dia minta hutang daripada orang-orang Mekah. Tolonglah bayar hutang aku. Tiba-tiba orang tu tak bayar hutang, lari. Dia minta tolong kepada orang lain. Semua orang tak mau tolong dia. Jadi orang-orang baik masa tu, iaitu Abu Talib yang ada pada masa itu, Abu Sufyan dan sebagainya, termasuklah Abdullah bin Jada'an yang baik. Maka kata tak jadi ni, nanti orang anggap kita di Mekah ni suka zalim orang. Jom kita buat satu siasat tahalluf. Kita melakukan politik tahalluf. Apa dia? Kita kumpulkan semua orang yang setuju untuk menentang kezaliman. Nabi sertai tahalluf itu. Nabi setuju. Dan Nabi, apa yang dibuat pada zaman jahiliah itu, mereka bukan bertahaluf untuk tegakkan Islam, mereka bertahaluf untuk tegakkan keadilan. Mereka tetap syirik pada Allah. Nabi kata, apabila aku diseru dalam Islam, kalaulah benda-benda tu jadi masa aku Nabi, fa'ajibtu, nescaya aku akan terima dan aku akan buat tahalluf macam tu, walaupun bukan mentauhidkan Allah, sekadar untuk menentang kezaliman. Itu kena ingat, kita nak tentang kezaliman, nak tentang orang pelari duit kita. Tuan, Pak Atis 3 juta ingat sikit kan tuan.
250 juta, tak masuk bilion-bilion lagi. Dilaporkan duit kita dah habis, dah bocor keluar negara, dah trilion tuan-tuan. Bukan sikit. Trilion ni tak tahu apa kosong kan. Bagi kat kita 1 trilion, mati dengan ayat tu saya banyak sangat tuan-tuan. Nak tunjuk pada kita yang ni tahalul dia. Tak ada istilah tahalul yang dibuat tu untuk mengatakan kita akan menegakkan syariat. Tak ada. Bahkan orang Ustaz Tom Rentoman cerita benda menarik. Tak tahu saya cerita tak tuan-tuan. Dia kata gini, kalau kita menang, insya-Allah kata dia, kalau kita menang, kita apa? Tuan-tuan termasuk tak? Masuk tak? Tuan-tuan kakak ni saya saluran satu lah tak? Jadi maknanya dia ada 2 tuan-tuan, satu saluran satu dipanggil orang tua, alik payah Allah. Tapi kalau tuan-tuan tua, tapi tuan-tuan bersama dengan Islam, itu tak tua, itu orang lama. Jadi nak kamu nak cakap apa? Atau brand Ustaz kata, kalau kita menang, baik, kita akan terus buat hudud lah. Ada soalan, kita tidak akan buat hudud katanya. Ayat tu kontroversi lah. Kita tak akan buat hudud. Kalau dengar pada orang yang pure kan, Tuan-tuan apa? Dengar kan dulu, tak diri. Kita takkan buat hudud selagi rakyat tidak minta untuk laksanakan hudud. Adakah Kedah akan minta untuk laksanakan hudud? Rakyatnya. Rakyat akan minta. Adakah Kelantan akan minta laksanakan hudud? Ya, Kelantan akan minta. Rakyat Kelantan akan minta. Adakah orang Terengganu akan minta laksanakan hudud? Kalau Terengganu menang, ya, orang Terengganu akan minta untuk laksana hudud. Bila ada suara mendesak untuk buat, maka dikemukakan undang-undang itu dalam Dewan Undangan Negeri. Kemudian buatlah 2-3 buah negeri ni. Kedah buat dulu, Kelantan buat dulu, kemudian Terengganu buat dulu. Yang ni tak payah buat lagi. Persekutuan tak payah buat, semua tak payah buat. Habis tu jenang, tiba-tiba orang melihat dengan pelaksanaan hukum Islam dan undang-undang Islam, negeri itu aman daripada jenayah, tak ada masalah. Takkan Sarawak tak minta? Ini cerdik tuan. Takkan Kuala Lumpur tak meminta? Takkan Selangor tak minta? Maka desakan daripada rakyat, maka menyebabkan hudud akan berjalan berperingkat-berperingkat, dan hukum Islam akan berjalan berperingkat-peringkat tanpa disedari Islam itu masuk ke dalam masyarakat. Ini yang wali semua sebut meletik tanpa sultan, makbul tanpa lah. Saya sebutkan kata-kata ini. Sebutkan. Meletik tanpa sultan, makbul tanpa lah. Lompat tanpa kaki, terbang tanpa sayap. Itu dia. Sebab tu kita tak boleh bila kata laksana Islam, kita akan buat. Tak. Sebab tu ada kenyataan jahat tuan-tuan baru ni. Perubahan tu baik, tapi hati-hati, kadang-kadang perubahan tu membahayakan. Sebab bila kita buat perubahan, menyebabkan banyak perkara akan bertukar, menyebabkan negara belum bersedia. Dan apabila jadi demikian, huru-hara akan timbul. Nampak? Sebab tu kita jawab balik, kita bukan nak buat perubahan, kita nak betulkan keadaan yang silap. Tetapi undang-undang kita tak tukar sedikit pun. Yang di-Pertuan Agong tetap di Pertuan Agong, artikel 153 kita tak ubah. Apa jua dalam perlembagaan kita tak ubah satu pun. Kita takkan usik perlembagaan, kita takkan usik benda-benda yang sedia ada. Cuma kita nak bagi betul duduk di landasan dia, iaitu apa dia? Apabila undang-undang itu tak dilaksanakan selama ni, kita laksanakan balik. Kuat kuasa dah apa dia? Undang-undang dah ada, tapi kuat kuasa tidak ada. Apa yang tak ada undang-undang? Ada. Orang berjudi, orang Islam haram berjudi, betul tak? Kalau tuan-tuan masuk sepatut kedai ekor, tuan-tuan pernah masuk kedai ekor? Tak pernah masuk. Saya pernah masuk tuan-tuan. Masuk lewat luar kawasan, tapi tak pakai kepiah, boleh pakai kepiah, boleh jahanam tuan-tuan. Masuk tu dia tulis tepi tu, judi haram di sisi Islam. Pandai dia tulis. Bukan judi haram dalam Islam, judi haram di sisi Islam. Yang tak ada penguat kuasa undang-undang. Undang-undang dah ada. Sebab tu berlaku pertukaran kerajaan. Bukan kita nak modify, bukan kita nak ubah semua dah. Kita akan kekalkan apa yang ada, tapi kita kuat kuasa ke undang-undang. Jadi jangan takut, perubahan tak ada apa-apa. Kerajaan akan smooth macam biasa.
Cuma orang akan minta lepas ni sebab pelaksanaan makin baik, makin faham. Tuan-tuan, kenapa Korea lebih maju pada Malaysia? Ini orang tak pernah tanya. Sedangkan Korea merdeka sama dengan Malaysia. Merdeka sama, masuk pesta bola sepak merdeka kan? Sama, kita pernah kalahkan Korea. Cuba hari ni Malaysia lawan Korea. Mampu tuan-tuan? Tanya, cek balik, kenapa Korea sekarang kata Yende? Orang pakai Hyundai atau mana Yende macam pijot lah, kata pijot bukan pijot, pojo dia bahasa dia. Macam kita dah sebut kepo bukan kepo, kafu ada gitu tuan, bahasa gitu dia dah kan. Jadi Yende ni tak pernah sebutlah Hyundai yang senang faham kan. Hyundai sama dengan Protonnya dah. Dulu orang gelak kata Hyundai. Cuba sekarang dah orang tak berani gelak. Di Eropah kereta Hyundai ini menjadi kereta kegemaran kerana mendapat anugerah hebat. Bila tanya pasal apa hebat negara Korea, dia bukan saja hebat dari segi bola sepak, hebat dari segi pelancongan, hebat dari segi jentera engineering, hebat dari segi kata nyanyi pun hebat. Apa Gangnam Style? Aduh, itu setuju yang macam tu gila, satu dunia gila. Yang orang jemput Malaysia bayar 2 juta 2 kali nyanyi. Drama Korea, kan ibu-ibu nak tengok drama Korea, bukannya faham pun teriak ramai dengar. Dengar lagu Korea, tak faham pun. Tapi kenapa? Pokok-pokoknya dicek balik, Korea dia kukuhkan pendidikan. Sebab tu dia tak bagi pelajaran, dia panggil pendidikan. Dia didik orang. Pemain bola dia nak pemain bola yang hebat. Dia didik di sekolah bola dia, sehingga mereka ini betul-betul tahu kami nak masuk Piala Dunia sekian-sekian. Kita telah ada player, kita latih jurulatih. Budak-budak ni dia asuh sungguh. Kita nak teknologi kita naik, mereka asuh sungguh. Mereka buat benar-benar melalui sistem pendidikan. Malaysia pasal bola tak naik, pasal FM. Ni kalau aku kritik ni kena tangkap ni. Pasal dalam FM dia ada satu artikel, namanya artikel 88. Tahu tak tuan artikel ni? Artikel ni tak boleh kritik FM. Siapa kritik FM, mengkritik Sultan. Siapa kritik Sultan, menderhaka. Baru ni Tengku Mahkota Johor, tak silap saya, kritik FM, kena pecat, kena gantung tuan-tuan. 6 bulan gantung, tu raja. Anak raja tuan-tuan kena gantung. Yang bercakapnya beta, bila makan bersantap, duduk bersemayam, mandi bersiram. Berak apa dia berak? Berak tak lupa dia kena air. Terah tu pun kena gantung tuan-tuan. Tak boleh pertikai artikel 88 ni. Dan kalau kita tulis dalam media, kita kena tangkap tuan-tuan. Tu, sampai teruk-teruk tu. Bawa dia orang kritik sikit lah. Orang kata bola sepak kita ranking makin jatuh. Apa FM jawab? Ranking tak penting. Tu dia senang hati je. Pasal otak mereka bukan nak didik, otak mereka nak conquer. Itu dia. Sebab tu bola tak naik. Kita kalau memerintah dengan baik, kita didik rakyat. Sebab tu kita nak sangat Kementerian Penerangan dipegang oleh orang beriman. Rancangan-rancangan disusun dalam TV nak didik orang, nak bagi tahu dia kena bangunkan jiwa dia, merdekakan jiwa dia, jangan bergantung. Tuan-tuan, kelemahan orang Melayu adalah menggantungkan hidupnya pada kerajaan. Tu ya, dia kena ajar jangan gantung hidup melainkan pada Allah. Hal yang takut sangat manusia Melayu ni yang dapat 500 cum tangan sakang tu. Pasal 500 tu besar. Saya tak puas lagi hak 500 tu. Banyak juga lah. Ni geng hak baling telur ni, geng hak baling telur. Tuan-tuan, ada satu geng kat bawah ni, depa jadi baling telur, dia pejabat awam. Tuan-tuan bayar apa dia? RM20. Tak apa lagi RM20. Ada satu mamat tu kena tipu, dah dia balik telur, duit tak dapat. Dia tulis dalam Facebook, dia kata celaka perkasa tak bagi duit kat aku, dah jadi. Apa punya orang Islam jadi tak betul? Orang Islam apa? Sampai kau komen di bawah tu orang kata apa? Kau nak apa ni RM20?
bagi kau 30 ringgit, main jumpa aku. 20 ringgit satu buat apa saja. Pasal apa? Dia punya rezeki dah digantungkan kepada orang yang berpuasa. Ni. Sebab tu kita nak bangunkan balik Malaysia dengan pendidikan. Kita nak ajar orang dengan pendidikan, bukan pelajaran. Sebab tu kesalahan paling besar menukarkan nama Kementerian Pendidikan kepada Kementerian Pelajaran. Ajar senang, faham tak faham lantak. Didik itu takkan macam minyak yang penuh tu. Itu beza. Sebab tu Korea boleh maju tuan-tuan. Kan? Umur sama, kereta sama, tapi proton ada orang nak naik. Nak naik. Nah. Orang beli Samsung. Handset kita pun tak nak, kita pakai handset apa tuan? Samsung pun. Tak ada tuan. Tak ada. Kalau ada pun adalah orang buat di China, jual pada kita, ada masuk Quran yang tu 3 hari pakai hell, tak boleh pakai. Nampak tak? Ini cerita dia. Sebab tu perlukan pemimpin yang berjiwa besar untuk didik rakyat ni. Sebab tu jangan takut dengan perubahan. Kenapa kita kata habislah Melayu, habis Melayu? Tak ada habis Melayu kan? Melayu dia ada situ lah. Tuan-tuan, tak ada istilah Melayu akan hilang. Dah hamtua kata kan. Takkan Melayu hilang di dunia. Kita nak pastikan orang Melayu makin hebat, makin wibawa, makin ada maruah diri. Tidak hanya 20 ringgit, tidak hanya 500. Habis tuan-tuan. Ni dia. Kita bukan nak bagi yang tu, kita nak bagi pendidikan. Biar semua orang maju, anak-anak Melayu kita maju. Pendidikan percuma menyebabkan mereka bangun. Tuan-tuan, jemput Istiharah baru ni. Jemput Istiharah baru ni. Mana-mana pelajar Malaysia yang pergi belajar di Jepun dan lulus dalam ujian yang Jepun aturkan, menyebabkan mereka dapat tawaran mengaji di Jepun, pengajian ditanggung oleh Jepun. Tak gila juga. Pendidikan ditanggung oleh Jepun, ditanggung oleh Jepun. Nampak tu? Tak gaduh bawa apa, dapat beasiswa, yuran percuma, mengaji saja, kemudian balik sambung kerja di Malaysia, dapat percuma daripada Jepun. Jepun sangat pentingkan pendidikan. Ustaz Azhar Yaakob, Dr. Azhar Yaakob, tuan-tuan tahu, dia sambung PhD, dia dapat duit pada siapa? Dia dapat duit pada Jepun. Jepun bagi dia untuk buat satu research, untuk tamatkan PhD dia, dia dapat wang daripada Jepun. Tuan, kita nak sama master, saya nak sama master dan PhD, mampu tuan. Mengelok cari duit, buka sekolah, mengelok cari duit tuan. Rayulah di kanan tu nak buat derma di kawasan sampai orang kawasan nyampah. Sikit-sikit derma, sikit-sikit derma. Kawasan nak derma, mak ni ekor tak payah dia minta derma kali dia dah. Nampak tu. Jadi makna nak bagi tahu tu yang nak jadi kepada kita hari ini. Pasal pendidikan kena bayar tuan-tuan, menyebabkan orang lahir tidak lahir sebagai seorang jiwa untuk membela negara. Dia kira diri dia saja, dan taklah yang penting aku nak selesaikan diri aku dulu, aku dah ada hutang, hang duk kira berbakti pada negara apa. Ini dia. Jadi cerita apa tuan-tuan? Cerita dia tak lama dia nak pilihan raya tu ya. Dia kena cerita dengan betul lah, tapi orang faham lah. Orang sini faham lah, cuma nak kena cerita pada orang lain bagi faham lagi. Sini faham lah, walaupun tidak faham tuan. Kalau terkejut-kejut pun nak lupa. Ada gitu, ada tak ada dia. Okay lah, alhamdulillah. Cuma sekali kita duk kira macam mana nak tarik orang lain tu, nak bagi faham. Hak tu kedai kopi tak orang faham tu. Hak marah tak tempat, bukan. Marah tak tahu apa marah. Marah pasal orang nak guna kalimah Allah. Marah pasal Melayu makin korang ajak punya DAP ni kapiak harbi. Begitu bukan. Samsi itu bukan Cina. Tu tak faham tuan. Ini dia cerita dia bahawa hari nak beritahu pada tuan-tuan, sudah sampai masanya. Orang ni sudah berubah dah. Orang ni imam-imam muda yang masuk rancangan imam muda. Imam muda dah menyertai Ustaz Zamri tu, Zamri Radio IQ tu. Yang tuan-tuan dengar Zamri Zainal Abidin. Saya Zamri Zainal Abidin daripada Radio IQ pun masuk pahala tu. Jadi sekali nak bagi pasti, jangan dengar kuliah hebat dah. Tapi bila tanya daftar di mana, saya tak daftar dengan Ustaz. Saya mengundi tak, saya kena mati syahid di Palestin dia. Jangan.
Jadi mana tuan? Jadi pastikan kita semua sudah tahu tempat mengundi di mana, nak mengundi siapa tu pasti. Saya terpaksa cerita bab ni tuan kerana takut orang anggap ni tak penting. Seorang penyair Jerman baru ni, Tok Guru Aziz masukkan dalam dia punya Facebook, tak silap saya. Dia ambil daripada Dewan Pemuda. Seorang penyair Jerman kata apa? Ada orang berbangga. Saya akan tahu macam mana saya. Saya tuan dia kata nama ini dia kena sebut Ini dia kata orang buta paling teruk ialah buta politik. Orang buta yang paling teruk adalah buta politik. Dia peka, buta dan tak peduli tentang politik. Dia seolah-olah tak peduli tentang kos hidup, harga bijirin yang naik, harga tepung yang meningkat, harga sewaan yang bertambah, kos perubatan dan lain-lain. Sedangkan semuanya bergantung kepada keputusan politik. Tak ada satu benda terlepas. Dia syok sendiri dengan sikapnya yang tidak peduli. Dengan megah berkata dia benci politik. Saya tak main politik, saya benci politik. Dia tidak sedar kedunguannya, sikap kecualinya itu menyumbang kepada pelacuran yang bertambah, pengabaian anak-anak, kecurian, korupsi dan eksploitasi agensi berita. Siapa kata? Bertolt Brecht, bukan Haji Karim Dolah. Bertolt Brecht tuan sebut. Betul tak? Bertolt Brecht sebut tuan-tuan. Dia kata kedunguan paling dungu adalah orang yang tak bicara politik. Kalau tuan-tuan jumpa orang kata, Syekh, sokong lah Syekh. Gua tak campur bro. Gua kira gua Gua kira tak apa nak jadi-jadi. Yang penting gua masih rock. Tuan, rock ni memang kuat yuk tuan. Ni, baru ni dalam satu jelajah merdeka dibuat tuan. Penyanyi kumpulan FTG masuk PAS tuan. Tuan-tuan tahu FTG ni apa? FTG ni saya duk follow dia daripada tahun 90 lagi. FTG ni tajuk dia Freedom That's Gone. FTG ni asalnya bukan Freedom That's Gone. Dia ada perkataan lain, fuck the government. Mereka ni memang anti semua kerajaan. Nama tu ditukar pasal nak komersial. Dia punya lagu bukan wahai saya, tak, lagu dia ada lagu dia. Lagu dia kalau tuan-tuan dengar tak faham, babi dia nak lari tuan-tuan. FTG boleh masuk PAS, tak pening pada aku. Bila tanya kenapa menyertai, saya dia dah lama ikut reformasi. Cuma dulu tak rasa tak sesuai nak menunjuk diri pasal masih terlibat dengan muzik. Tapi rasa lisaan ikut pasal pelarian pernah dekat dah. Nampak tuan. Maknanya orang yang rock, paling rock macam tu pun ambil tahu hak politik pasal menentukan nasib hidup anak dia. Siapa kena tak campur, tanda dia sedang meletakkan anak dia untuk disembelih oleh pemimpin-pemimpin yang korupsi. Jadi kena ambil tahu. Suka tak suka kena ambil tahu. Pasal harga gula barang naik bukan kerana harga nak naik, tapi faktor-faktor politik. Apa benda tak kena dengan politik abang? Tadi sukan. Tak ada kena-kena sukan, saya tak ada kena politik sukan. Tak tuan-tuan, anak kita nak pergi main Manchester United, katalah teror sangat main bola, teror gelecek pandai. Kalau FM tak lulus kan, tak boleh pergi tuan-tuan. Nak cerita sukan lah. FM kata, budak ni kami tak luluskan untuk pergi ke sana. Tak boleh. Sebab Manchester kena tanya dulu. Sebab dia kena pakai warga negara mana. Bila pakai Malaysia, mesti lalui FM. Tuan-tuan, tak ada satu benda terlepas daripada politik. Adalah 2-3 orang budak yang terlepas. Itu nasib baik macam Zulfahmi Khairuddin. Sebab dia tak terikat dengan Malaysia, dia terus pergi main di luar negara tuan-tuan. Nak main bola tak boleh melalui FM. Tuan-tuan kena hantar terus pergi ke Chelsea ke mana pun. Cakap seperti bola. Pergi terus ke kelab Chelsea, latih di sana, dapat warga negara sana, baru boleh main mewakili kelab sana tuan-tuan. Sampai susah teratur. Nak tunjuk tak ada satu benda terlepas daripada unsur politik. Ni pemilihan surau itu kan berlangsung ni. Ada unsur politik. Pasal apa? Nak buat ni supaya jalan AJK itu naik jenis hak hijau tuan-tuan. Biar naik tu tarak biru naik koko tuan-tuan, biar naik itu. Biar jadi pengusi, tak apa kuliah tak ada, tak apa kalau kuliah pun dah pecah belah masyarakat, biar tak payah kuliah. Ada dia tuan-tuan. Bagi dia lebih baik tak buat kuliah, sebab kuliah boleh pecah belah masyarakat dengan biar orang bersatu tanpa kuliah. Bersatu mereka, kampung tu bersatu semua.
pasal dapat kaedah yang tak mau buat kuliah. Ni dia. Dia akan jadi kita tak ada benda terdepan. Kalau ahli penyair Jerman kata demikian, Quran lagilah kata. Maknanya siapa tidak mengambil tahu hal urusan bahawa Islam falaysa minna, tak termasuk dalam kelompok kami. Jadi jomlah kita ambil tahu semua ni. Walaupun tajuk hanya agak lari sikit lah, biar kita pada kita pun dan jadi maknanya biar dapat awak kita sama-sama nak dapatkan agar kita boleh faham tuan-tuan dia kerja. Kena sebut, jangan-jangan tak ada satu benda share, tak kena politik. Anak-anak kata, abah saya tak mau parti-parti, saya tak nak, saya nak belajar je. Kau ingat kau belajar tu politik menyebabkan kau jadi gini? Polisi dia kau bawa pinjaman PTN, kau kena bayar. Kau tak kerja lagi tapi kau dah berhutang. Ni apa punya jenis kerajaan ni? Kena bagi tahu begitu. Semoga anak-anak pun faham. Dia pun sendiri terikat dengan urusan politik. Tak ada satu benda terlepas. Masuk universiti, tak masuk universiti, kota banyak mana, boleh masuk, kena buat macam mana? Loan ke? Sama ada beasiswa? Politik tu kan. Anak cerdik dah, ngaji pandai, tapi pak tak ada duit. Nak buat pinjaman, tak ada duit. Macam mana? Siapa yang buat ni? Tak, ini polisi tentu dalam kerajaan. Suka tak suka dia dalam politik. Jadi kena sedarkan semua orang. Hatta kanak-kanak tadika pun kena mengenal dengan politik. Tuan-tuan, bila nak buka satu sekolah yang berkaitan dengan agama, kita kalau agama tu yang tidak melibatkan 7 tahun ke atas, yang bawah itu kena pergi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kata nak buka sekolah agama untuk kanak-kanak, katalah nak buka tahfiz kanak-kanak, dia mesti rujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia bukan tahu hal agama, dia hanya ambil tahu tentang hal pendidikan, nak menari lagu apa, nak nyanyi lagu apa tu. Ni maknanya sampai tahap tu politik ambil tahu. Ini cerita ni. Patutnya bila buka sekolah, bantuan pun sampai, tak perlu tunggu minta. Tapi kenapa tak sampai? Usul-usul tadi lah. Support dalam politik. Itu yang menjadi usul paling besar. Suka tak suka, tuan-tuan kena mula syarah. Pasal tak banyak minggu lagi tuan-tuan. Sampai 28 bulan April ni terbubarlah sendiri. Ini pun Perdana Menteri yang paling pertama expired tuan-tuan. Patutnya dah 8 Mas itu dah cukup 5 tahun. Dia patut rasa malu kerana dia tengah berada dalam masa kecederaan tuan-tuan. Dia sedang duk cari-cari tarikh, tak jumpa tuan-tuan. Tak jumpa tarikh nak buat bidah. Sebab tak tahulah pasal apa tak jumpa, wallahu ta'ala alam. Tapi nak bagi tahu 28 hari bulan ni yang patutnya ubah. Wallahu alam. Tapi saya yakin insya-Allah kalau kita kalah sekalipun, kita tak menang sekalipun, yang penting kita semua berjiwa merdeka. Aku tak izinkan diri aku dikuasai oleh orang politik yang kotor. Mampu pilih siapa memerintah lepas ni. Kalau kata tak menang tapi jiwa aku tetap merdeka, aku tak setuju dengan orang yang melakukan kezaliman ke atas anak cucu aku. Kena ada perasaan itu, alhamdulillah tuan-tuan. Walaupun katalah kalah, agak-agak kalah ke menang? InsyaAllah menang. Orang soleh doa menang. Saya tanya Ustaz Tuan, Ustaz agak-agak menang ke kalah? Dia kata gini lah, pengundi yang kat tu pada mana memang banyak, dia masuk ke Selangor, dari Sabah sebagainya. Tapi apabila benda itu dah jadi tsunami, tak ada siapa boleh tahu. 2008 dulu tsunami lagi. Walaupun ada gelombang merah, tapi tsunami datang tuan. Habis gelombang merah di Kelantan tuan, habis 1 negeri, 5 negeri jatuh. Tuan kata hari ini ia sudah jadi gelombang. Maknanya sekarang bukan saya tahu cakap pasal keadilan ni. Tuan-tuan cuma buka Facebook, tak ada tertutup aurat mana pun cakap pasal keadilan. Rambut merah menyala, gua tak kira, gua sokong PKR. Okeylah, tuan-tuan nak tengok malu sangat, tuan-tuan okeylah. Ni baru ni paling dahsyat, orang buat gambar Anwar beromel dengan jantan. Taklah hang kau nak buat gambar, cari dah saya buat sikit, kawan tu uduh sangat. Duk bicu ketiak Anwar. Siapa? Dia gambar tu kan. Apa-apa gomoh-gomoh. Gambar. Gambar yang dia buat hitam putih, gambar tu dia buat muka macam Anwar Ibrahim, gambar tu dia buat jantan tu cium sama jantan.
Takkan tahu orang Facebook kata apa? Lagi kau buat fitnah ni, lagi kau tak percaya. Dah 7 kali kau bohong, kau nak percaya macam mana? Tuan-tuan, orang tak percaya tuan-tuan. Sekarang yang percaya tinggal bodoh. Tengok Anwar ni kan Al-Juburi tu ya. Orang balik-balik Jubohan. Ini tak ada apa sekali. Mana rakyat dah. Tuan-tuan tengok gelombang Facebook tu, tuan-tuan tahu 90% dah tak percaya benda-benda macam tu. Semua dah pakat tunggu. Asalkan bukan UMNO sudah lentak balik. Ini gelombang dia. Kita tak ada tolong jawab. Orang lain tolong jawab macam tu. Kalau tuan-tuan nak pergi Sabah, dia kata, gunalah bahasa elok sikit. Dia kata apa? Fuck you. Dia jawab tu kan tuan-tuan. Dia tak tulis apa dah. Dia kira sekarang ni, jangan UMNO naik tu ya. Kamal nak terus terang. Kalau lah mana-mana terakhir, maafkanlah aku. Cuma nak beritahu, kita cakap ni sebab dah dekat sangat tuan-tuan. Maka tuan-tuan ada kerja untuk dibuat, untuk ajak semua orang balik pada agama. Walaupun agak kasar sikit malam ni, minta maaf. Tapi kadang-kadang kena bagi buah macam ni supaya orang sedar kerjanya bukan bergantung pada orang soleh sekali. Ini yang kita duduk jangka-jangka ni. Inna Allaha la yu'ayyidu hadha din bi rajulin fajir. Allah akan menangkan agama ni dengan orang-orang yang jahat dan keji, yang tak semayang. Dulu masa kita buat himpunan bersih, sebelum daripada himpunan apa yang di studio mereka, himpunan bersih, kita tengok 2-3 orang tu pakai teruk-teruk tatu di belakang. Tengok macam Samsing apa dia Coket Road tuan-tuan. Macam Samsing Petaling Street. Berjalan. Start malam. Reformasi, bersih. Buka baju tuan-tuan. Bulu ketiak macam mana? Anting-anting kanan kiri. Hak perempuan tatu duduk di kaki. Bersih. Tak boleh tuan-tuan. Lompat boleh gitu. Kita pun takut. Mereka berani berhenti syahid tuan-tuan. Itu kita kata gelombang. Gelombang ni kalau dah mari, harap siapa boleh alam tuan. Jadi aduk cari tali tak jumpa. Jadi mudah-mudahan orang akan jangan ada kes-kes nak buat dogat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk umpuk semua benda ni. Tambah orang beriman, lagilah kena rasa Islam akan menang tuan, insya-Allah. Innahu wassallallahu alim. Salah silap terkasar bahasa. Kalau lah bertajuk mohon maaf. Kalau ibu tak suka, maafkan anda. Kerana anda sedang marah ini, pastikan bahawa semua berjalan dengan lancar dan Islam akan menang, insya-Allah. Lepas ni kalau jadi apa, kita fikir semula lah. Cuma sekarang ni pastikan dapat turun harga kereta pun jadi dah. Minyak turun jadi, tol turun pun jadi dah. Tol turun kereta. Tuan-tuan, duduk di Selangor kan ni wilayah? Wilayah. Duduk di Selangor, banyak boleh rasa beza dengan elektrik. Walaupun kita mampu bayar, tapi kalau sebulan kena RM50, elektrik kena RM300, kita boleh rasa beza. Ayak tu kena. Kalau paling tinggi rumah saya RM50 sebulan. Kalau tak bayar 3 bulan baru RM150. Api RM300 tiap bulan. Boleh rasa beza. Hak tu pun rasa nikmat. Cuba bayar kereta harga murah. Taklah lepas ni pakai kancil. Kancil tu jenis beli RM15,000, rasa-rasa untuk tepi beli lain lah. Nampak tu. Buang-buang dapat rasa nikmat kereta baru dah. Jadi siapa-siapa nak beli kereta tamu dulu lah. Jadi maknanya mungkin-mungkin insya-Allah sebab perjuangan nak bagi harga kereta kepada asal dia, nak bagi harga kereta sebenar harga yang boleh orang mampu beli. Kalau tidak kancil RM50,000 tuan-tuan. Kancil berapa duit untuk dia apa dia main RM50,000 kena orang duit saja. Maknanya inilah perjuangan-perjuangan yang memudahkan orang sedang menilai dan beriman, insya-Allah. Kita juga dapat manfaat tuan-tuan. Baru lepas ni kan ustaz pakai Aston Martin pun tuan-tuan tak marah sangat tuan. Harga murah kan. Aston Martin baru RM300,000 kan. Dia jadi cukai jadi 2 juta tu. Jadi maknanya hak tu tiba-tiba ustaz pakai Aston Martin Bugatti Veyron tu kira bekas dari orang ni. Sekarang tak dia sekarang ada mahal sangat tu. Jadi maknanya tu benar-benar tak terasa sebab pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ni'ma wa yastaghfiru masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.